Assalamualaikum, nama saya Nurhani binti Muhammad Saiful Zaman. Saya adalah pelajar praktikal daripada UMS. Tujuan saya datang ke sini untuk menyempurnakan tugasan mini tesis saya, iaitu saya mengkaji pasal sejarah teater Mak Yong ni lah. Saya akan mengemukakan beberapa soalan kepada Encik Rosnan lah. Tujuan saya mengkaji teater sejarah ni sebab saya banyak dengar yang teater Mak Yong ni banyak pendapat. Itu yang saya kaji untuk tahu benda tu betul ataupun tak. Bolehkah Encik Rosnan memperkenalkan diri Encik Rosnan? Saya Rosnan Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kelantan. Sebelum ni saya bertugas di Istana Budaya sejak tahun 2001 dan selepas itu berpindah ke JKKN pada tahun 2011 hingga 2015, kembali kepada Istana Budaya 2015 hingga 2019, dan pada 2020 saya dinaikkan pangkat dan menjawat jawatan sebagai ditugaskan di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Kelantan sebagai Pengarah JKKN Kelantan. Saya ada beberapa soalan lah yang ingin ditujukan. Silakan. Soalan pertama adalah, sudah berapa lama kan Encik Rosnan ni terlibat dalam bidang teater Mak Yong ni? Saya terlibat dalam kesenian tradisional Mak Yong sejak tahun sejak tahun 1995. Ya, 1995. Semasa itu saya belajar di USM, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, dalam bidang ijazah sarjana muda Sains Seni Bina. Ya, tapi bukan dalam bidang seni. Jadi apabila saya aktif dengan aktiviti core curriculum dan bidang tari, dan kebetulan Pusat Pengajian Seni juga menawarkan saya untuk terlibat dengan kumpulan Mak Yong di bawah Pusat Pengajian Seni. Di situ saya belajar asas-asas dalam persembahan teater tradisional Mak Yong, dan dari situlah saya mula menanam minat ataupun menyukai kesenian tradisional Mak Yong sehingga ke hari ini. So 1995 mula-mula belajar asas sampailah 1999. Lepas tu stop sekejap sebab saya graduate. Lepas tu saya dapat jawatan sebagai pegawai kebudayaan di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya pada tahun 2001. Di situ sejak tahun 2001 saya ditempatkan di Istana Budaya, dan Istana Budaya juga ada kumpulan Mak Yongnya yang dah lama tak aktif. Dan bila saya masuk, ada guru daripada Akademi Seni Kebangsaan ataupun sekarang Aswara, Fatimah Abdullah, mengajar saya sejak tahun 2001 sehinggalah saya boleh membuat persembahan sebagai Pak Yong pada tahun 2005. Maknanya perjalanan saya untuk menjadi Pak Yong dan persembahan Mak Yong itu mengambil masa sejak tahun 1995 lagi. Kira lama. Lama. Jadi keberanian saya untuk yakin menjadi peneraju utama dalam persembahan teater tradisional Mak Yong itu bermula sejak tahun 2005. Ya. Lepas tu saya nak tahu jugalah sedikit sebanyak tentang sejarah Mak Yong ni. Mak Yong, kalau tengok sejarah Mak Yong ni, banyak penulisan buku-buku yang tulis pasal sejarah Mak Yong. Ya, kalau saya nak cakap ulang-ulang pun benda yang sama juga. Mak Yong dipercayai berasal dari Kelantan Patani. Ya, Kelantan dan Patani dulu satu kerajaan. Ya. Jadi dia tidak boleh kita kata dari Kelantan, dari Patani, dari belah Siam. Banyak yang sumber-sumber nyatakan bahawa dari Siam, dari Thailand. Sebenarnya dulu itu merupakan kesenian di istana kerajaan Kelantan Patani pada masa itu, iaitu dinaungi ataupun diperintah oleh raja perempuan, Ratu Kuning, Ratu Ungu, Ratu Hijau. Jadi masa itulah
mereka menjadi hiburan Mak Yong ni adalah sebahagian persembahan dalam istana 400 tahun yang lampau. Itu di sejarahnya. So ada Mak Yong, dikatanya ada Mak Yong ada juga di selatan Thailand. Sekarang ini ada di Sedang Jaya Medan, Sumatera, Sedang Jaya Sumatera, ada di Kepulauan Riau. Ya, ada Mak Yong Riau. So dia punya bentuk dia agak berbeza sikit lah dengan Mak Yong Kelantan. So itu sebab sedikit lah dari sejarah Mak Yong. Okey, lepas tu saya ada terdengar juga bahawa teater Mak Yong ni menggunakan unsur mistik. Ya, memang dulu ada elemen-elemen. Kita sebenarnya ramai pelajar ataupun pengkaji keliru, ada miscommunication sikit dari segi pemahaman, salah faham sikit dari segi Mak Yong Teri dengan persembahan Mak Yong yang ada cerita storyline-nya. Mak Yong Teri ataupun seni perubatan ataupun healing performance, kaedah perubatan secara healing, iaitu perubatan tradisional yang dipanggil main teri. Jadi main teri dengan Mak Yong ni berbeza. Persembahan Mak Yong adalah persembahan Mak Yong, main teri adalah persembahan main teri. Jadi main teri itu lebih kepada ritual. Dia ada unsur-unsur mistik dalamnya. Tetapi Mak Yong kalau dari segi originality-nya, Mak Yong sebenarnya tak ada pun elemen mistik, tapi diadaptkan, dimasukkan pada masa itu dari segi upacara buka panggungnya. Upacara buka panggungnya dia ada sajian-sajian. Ya, orang zaman-zaman dulu setiap kali nak memulakan apa-apa acara pun, even perkahwinan, persandingan pun dia ada ritual dia dulu. Orang Melayu, dia ada ritual dia. Ya, dia ada kelapa yang ni dah tu, ada sajian-sajian yang diletak di depan pelamin zaman dulu. Melayu dulu. Jadi lepas tu juga ritual kalau kita nak mandi bunga, itu sebelum berkahwin, ritual sebelum nak pindah rumah, masuk rumah, dia ada ritual dia, orang Melayu. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ritual ini, apa-apa saja kerja buat upacara perkahwinan ke, bersunat ke, ataupun persembahan ke, mesti ada upacara-upacara adatnya pada zaman itu. Dia adalah kepercayaan supaya tidak ada gangguan-gangguan elemen lain masuk dalam persembahan atau apa-apa saja gangguan daripada makhluk halus. Tetapi dalam persembahan Mak Yong sehari ini tak ada pun amalan-amalan itu. Dia adalah sebuah persembahan teater sahaja. Yang ritual-ritual itu adalah perubatan dalam main teri. Ya, dalam Mak Yong tak ada. Kalau ada pun dulu hanyalah upacara buka panggung sahaja. Ya, itu pun tidak melibatkan trans ataupun melibatkan dia ada kerasukan, tak ada. Ya, tak ada. Di Kelantan ni macam mana Mak Yong dipersembahkan? Sebab di Kelantan ni kan macam negeri Islam sedikit. Macam mana? Islam sedikit? Apa maksud you? Bukan, Islam banyak macam di mana? Islam sedikit. Lebih Islamik. Okay? Lebih Islamik. Ya, jadi begini. Senario sekarang, ya, Mak Yong memang tak dibenarkan dipersembahkan di Kelantan sejak tahun 30 tahun yang lampau, 1990-an, ya, 1992. Jadi disebabkan enactment hiburan itu sendiri, Kelantan berbeza dengan enactment hiburan di luar daripada Kelantan. Ya, di Kelantan perempuan tidak membuat persembahan. Elemen-elemen yang mempunyai mistik, ritual dan juga khurafat tidak dibenarkan. Upacara-upacara pemujaan dalam persembahan itu tidak dibenarkan. Unsur-unsur yang khurafat juga dalam persembahan tidak dibenarkan. Jadi Mak Yong pada zaman itu dipercayai ada elemen tersebut. Tapi sebenarnya tidak. Mungkin salah faham lah dari kerajaan negeri dan juga para penggiat sendiri. Tidak ada satu pertemuan ataupun kata sepakat dalam membincangkan hal-hal ini. Tetapi tahun 2020 Mak Yong telah dibenarkan dipersembahkan di Kelantan asalkan tidak dipersembahkan melibatkan perempuan ataupun tidak mencampur adukkan lelaki dan perempuan dalam persembahan. So Mak Yong yang dibolehkan sekarang ni Mak Yong dalam bentuk patuh syariah, di mana
Pelakon-pelakonnya adalah lelaki sahaja, tidak melibatkan perempuan. So itu Mak Yung pada zaman sekarang lah. Ya, tapi bentuknya sama, ceritanya agak dirombak sedikit lah. Ya, kita mengambil jalan tengah daripada tak ada lebih pada ada, daripada terus pupus. Ya kan? Kita walau macam mana pun kita kena respect, kita kena hormat apa saja yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Dan kita oleh jabatan di bawah persekutuan kena akur apa yang undang-undang ataupun enactment yang ditetapkan oleh negeri. Di luar Kelantan tak apa, kita boleh buat Mak Yung dalam bentuk asalnya yang melibatkan lelaki perempuan. So Mak Yung sekarang dah boleh perform di depan khalayak, di depan public, tanpa sebarang sekatan, tetapi kena mohon permit lah. Tetapi Mak Yung dalam bentuk asalnya, Mak Yung kampung, ada masih dipersembahkan di kampung-kampung. Ya, tetapi secara tertutup dan tidak terbuka untuk tujuan hanya untuk semak angin ataupun nak berubat sahaja. Untuk nak berubat angin. Angin tu maknanya semangat, aura untuk para pemain Mak Yung. Okey, soalan yang terakhir, perlukah Terakhir dah? Pendeknya. Okey. Perlukah generasi sekarang ni mengetahui tentang teater musikal Mak Yung ni? Sebab kebanyakan budak-budak zaman sekarang ni dia tak tahu tentang teater ni. Apa itu teater? Teater ataupun teater tradisional? Teater dia orang tahu. Teater tradisional. Ya, teater mereka tahu. Teater ada macam-macam genre, ya. Ada teater tradisional, ada bangsawan, ada musical teater. Tetapi dalam konteks teater tradisional, ya memang betul generasi muda sangat-sangat cetek pengetahuan mereka terhadap kesenian tradisional. Ya mungkin banyak faktor-faktornya lah menyebabkan kurang pendedahan, ya. Dia orang tak tahu nak tengok kat mana. Jadi kita pun sendiri kurang ada persembahan berkala untuk dipersembahkan kepada mereka. Jadi kita tidak boleh menyalahkan 100% kepada generasi muda. Dan generasi muda pun tidak boleh 100% menyalahkan di pihak para penggiat juga. Jadi kita kena saling bantu-membantu, saling orang kata berganding bahu untuk memastikan kesenian ini terus hidup dan terus dipugarkan dan disemarakkan. Jadi untuk pada pandangan saya, generasi muda yang mana tidak tahu dan tidak mengetahui lebih lanjut kesenian tradisional ni, banyak boleh dapat medium-medium sekarang, ya. Ada YouTube, ada dalam TikTok, dalam Instagram, maklumat dalam Facebook, Google je. Berbeza dengan saya dulu, tak ada Google. Ya, zaman-zaman saya dulu tak ada internet. Ya, sekarang ni you Google naik pasal Mak Yung, artikel penyelidik menulis pasal Mak Yung, mahu 1000 daya, tidak mahu 1000 dalih. Kalau nak mendalami, mengetahui kesenian itu lebih dalam lagi, kita kena cari, kita kena gali. So sebagai pelajar universiti, so bukan saja bila melibatkan research atau melibatkan tugasan saja nak mengetahui tentang kesenian ini. Kalau tidak ada tugasan, dia orang tak nak pun ambil tahu. Sebab nak kena siapkan tugasan untuk pensyarah. Tapi kalau tak ada tugasan untuk pensyarah, teater pun dia orang tak nak pergi tengok. Teater tak nak sayang duit. Nak beli RM20 tiket pun tak nak. Tapi beli handphone, iPhone mahal nak. Boleh simpan apa semua mahal. Tetapi itu pengorbanan perlu ada. Orang kata keinginan nak mengetahui sesuatu tentang seni itu perlu anda korbankan sedikit masa anda, wang ringgit, untuk sama-sama kita nak menyokong kesenian tradisional agar dia terus hidup. Terima kasih kerana meluangkan masa, dan terima kasih juga sebab sudi memberi ilmu pengetahuan yang barulah kepada saya. Okey, sama-sama. All the best. Selamat maju jaya. Okey, terima kasih.